Hai Priya, selamat datang. Thank you Hai, hai sebab Haisha. sudi luangkan masa nak boleh join temu ramah ni. So, Okay, no before problem. My kita pleasure. okay, so before kita start, saya nak bagi tahu Priya yang tujuan kita adakan temu ramah ni just untuk kongsi sedikit sebanyak pendapat pasal adab ataupun moral dari sudut pandangan agama yang Priya anuti dan juga yang saya anuti. Okay. So before tu, Oh, okay, boleh. Priya perkenalkan diri, latar belakang dan juga agama yang Priya anuti. Oh, okay, nama saya Priya. Saya memang dari Ipoh lah, dari sini. Lepas tu, my latar belakang, I memang law student. Okay, I am purely Indian dan religion tu Hindu lah. Nak tanya Priya, apa pendapat Priya tentang kebersihan dalam agama Hindu? Okay, kebersihan memang first part lah, memang utama sekali sebab kita nak pergi kuil, kita nak buat sebarang perayaan, sebarang prayers, sembahyang dekat rumah semua tu, kebersihan tu kena ada lah. Sebab benda tu memang bersih, kita all punya belief that apa yang kita minta tu dengan lebih cepat kita akan dapat. So kebersihan tu mesti kena ada. Tanpa kebersihan tu kita buat prayers ke, kita buat sembahyang ke, macam tak berpuas hati, orang cakap tak fulfill kan benda tu. So biasanya walaupun kita pergi dekat temple kan, biasanya kita macam ada morning setiap pagi yang yang sami-sami dekat temple tu, yang mereka yang take care, jaga temple tu, mereka akan bersihkan dulu tempat tu. Macam pukul 4 pagi, macam tu mereka bangun, mereka akan bersihkan ke seluruh tempat tu. Then only mereka akan buat prayers lah. Macam kita ada macam 3 times prayers times. Kita akan ada lah pagi, macam pukul 4 petang, lepas tu malam pukul 7. So ketiga-tiga time tu, waktu tu kebersihan, bersihkan tempat tu, baru kita akan buat prayers. Saya pun kita buat prayers ke apa-apa, kita akan pastikan kebersihan tu mesti kena ada, dipatuhi. Benda tu semua juga kita akan ajar kepada anak-anak kita jugalah. So from small mereka kena tahu benda-benda yang sepatutnya kena tahu. Dalam Islam pun samalah. Islam memang mendorong semua yang menganut agama Islam untuk memang menjaga kebersihan. Even daripada kami ada dalam ayat Quran dengan hadis pun ada jelaskan yang memang menjaga kebersihan ni memang penting sangat-sangat. Sebab tu sebelum kita pergi temple ke, sebelum kita pergi waktu solat semua tu kan, masjid, kita akan cuci kaki kan. The main thing yang itulah kebersihan. Itu yang from starting, angka pertama. Allah Subhanahu Wa Taala pun ada macam cakap dalam Quran, ada mention yang Allah memang suka orang-orang yang membersihkan diri sebab kebersihan tu memang sebahagian daripada iman. Ya. Betul-betul. Lepas hari tu saya ada jumpa macam satu TikTok ni. Rasanya dia agama Kristian kot. Lepas dia cakap yang macam ni pasal agama Islam lah, dia cakap agama Islam ni macam kenapa nak kena ada macam time nak solat, nak sembahyang kan, ada yang kan ada time macam Hindu pun ada juga time kan. Lepas tu bila nak sembahyang tu kena bersihkan diri dulu. Lepas tu dia rasa macam benda tu macam menyusahkan, dia rasa lah. Contoh-contoh lah kalau kita nak jumpa macam orang yang kita hormat ataupun bos kita kan, takkanlah kita nak macam dalam keadaan yang macam kotor-kotor nak jumpa terus. Mestilah kita nak macam look presentable. That one, that belief lah kan, setiap orang punya kepercayaan. Benda tu kena follow means kena follow lah. So kita tak boleh mengelakkan diri daripada tak buat. Kenapa you buat, tak boleh lah. Bagi saya lah. Lagipun sekarang ni kan macam tengah COVID kan. Lepas tu lagi mestilah macam lagi penting kebersihan tu nak jaga. Untuk bukan untuk agama Islam saja, untuk agama lain pun mestilah penting juga. Kena pakai mask, kena cuci tangan kan. Itu first step tu lah kan, kebersihan first step untuk kesemuanya. Betul. Masuk pasal mencuri. Mencuri ya, okey. Macam seseorang tu mencuri kan. Dalam macam pandangan Priya, macam mana orang tu patut kena hukum? Benda tu tak baik, memang buruk. So macam mana benda tu boleh ada dekat sana? Sama ada latar belakang dia, family dia ke, atau
daripada rakan dia nak buat ke, nak benda tu nak cuba ke. Sebab tapi kebanyakan pencuri tu mereka mesti tahu kan, kalau saya curi, kalau saya kena tangkap, saya akan pukul, saya akan kena pergi balai, semua kena ada. Tapi padahal orang tu dia akan buat juga, selepas 2-3 bulan dia akan buat juga. Orang-orang macam ni tu memang, bagi pendapat saya lah, memang kurang ajaran yang betul lah. Kalau dia pergi sembahyang macam orang India kan, kalau dia pergi temple, dia dapat ajaran yang baik, dapat baca ayat-ayat suci semua tu, mesti dia tak nak buat benda yang salah-salah, mesti yang menyalahi undang-undang ke, yang memburukkan diri dia, memburukkan family dia, mesti dia tak akan buat. Asalkan kalau dia dapat pengajaran yang betul, dia tu lain cerita. Tapi kebanyakannya memang susah lah nak dapat pemikiran yang macam tu, orang yang boleh fikir macam tu. Kalau kita tanya kan, remaja-remaja sekarang memang susah lah kalau mereka dah tergolong, tercampak dalam kegiatan mencuri ke apa kan, memang susah sangat nak keluarkan mereka. Kalau dalam ajaran Islam pula, macam ada 3 hukuman yang kena untuk yang mencuri tu. Yang satu kategori yang kita boleh maafkan. Dia jadi bila pencuri tu dia macam terlalu macam terdesak, tak ada duit ke, memang ada macam keluarga nak sara. Dia mencuri tu pun bukan dia mencuri yang memang dia selalu mencuri. Dia mencuri time waktu terdesak tu je. Lepas tu yang second, bila mencuri ada yang kena penjara. Contohnya macam dia jumpa barang tu kat tepi, dia dah tahu tu bukan barang dia tak patut ambil tapi dia simpan juga. Unless kalau dia pulangkan balik barang tu, barulah dia tak dimasukkan ke dalam penjara. Lepas tu yang third pula, hukuman dia kiranya kena dipotong tangan. Dia jadi bila barang yang dia tu memang barang yang memang dia ada niat memang nak mencuri, memang barang-barang yang berharga. Dia macam masuk pecah rumah tu, even dia macam bukan yang macam first tadi dia terpaksa kan, dia terpaksa mencuri. Ini memang dia memang niat mencuri. Even nak potong tangan ni pun dia ada syarat-syarat yang orang Islam ni kena patuhi before nak praktikkan hukum potong tangan tu. Contoh dia, pencuri tu macam kena cukup umur, macam dah boleh bezakan apa yang buruk dengan yang salah. Lepas tu dengan orang yang sihat lah, kalau orang yang macam tak waras, takkanlah nak hukum dia potong tangan kan kalau dia mencuri. Betul. Yang second syarat, macam yang first tadi, kiranya dia terpaksa mencuri. Itu kalau dia memang ada niat tu memang kenalah. Yalah niat tu kan. Syarat yang ketiga, pencuri tu dia faham hukum ajaran agama Islam. Contohlah non-Muslim tu dia baru saja memeluk agama Islam. Yang macam dia tak tahu lagi tu tak apa sebab dia baru masuk. So dia tak familiar lagi dengan ajaran agama Islam. Yang last tu, barang yang dia curi tu mestilah barang yang memang berharga, bukan barang yang macam orang tu tinggal kat tepi jalan. Kiranya macam barang tu yang tak digunakan dah. Itulah syarat-syarat dia. Tapi rasanya kat Malaysia ni macam tak ada. Itu kan? Tak ada. Undang-undang tak ada. Tapi kalau remaja kalau berumur 18 tahun ke bawah, mereka tak boleh diberikan hukuman. So mereka akan sama ada dihantar ke tempat pemulihan. Tunggu sehingga 18 tahun. Kalau dia curi tu, hukuman yang berkaitan tu lepas dia dapat 18 tahun baru dia akan panggil ke mahkamah. Itu tapi masa tu juga mahkamah akan tengoklah sama ada dia ada kelakuan baik ke, so dia dapat laporan akhlak baik ke, dan baru mereka akan tengok proceed further lah. Sekarang yang ketiga, pasal puasa. Sekarang kan nak dekat bulan Ramadan dah. Apa pendapat Priya pasal puasa? Dalam agama Hindu pun kita akan buat puasa. Kalau kita macam nak dapatkan something untuk capai itu, kita akan puasa. Secondly, kita ada bulan-bulan dalam kalender specifically untuk India tu, kita akan macam ada tarikh bulan-bulan yang memang very good kita kena ambil puasa lah. Tapi yang tu bukan compulsory lah. Yang tu kalau you nak puasa, you puasa. Kalau you tak nak, tak apa, it's okay. Lepas tu macam kita ada perayaan kan, masa perayaan pun some people akan puasa jugalah macam pagi. Dari pagi sehingga pukul 7, lepas prayers baru mereka akan makan lah. So puasa tu memang suatu yang kita kena respect. Seorang yang puasa tu makan depan mereka ke, benda tu semua kita tak boleh buat macam tu sebab kita kena ada niat baik lah kan. Kita kena tolong-menolong. Lagipun kita dalam negara kita memang berbilang kaum. So benda ni bukan barulah kan untuk orang Malaysia kan puasa tu. So kita tahu dia punya cara atau caranya macam mana, so kita kena respect. Puasa time yang bulan Ramadan tu memang umat Islam memang wajib buat sebab dia perintah daripada Allah.
kenapa orang Islam puasa je untuk jadikan kita lagi bersyukur. Mestilah someone tu dia macam akan rasa macam mana rasa orang lain yang macam orang yang susah, orang yang kurang berkemampuan, macam mana lapar tu. Macam lepas daripada rasa tu, rasa lagi bersyukur yang dia makanan dia cukup, tempat tinggal cukup, air macam cukup. Dalil cakap, lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah daripada kalian dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang berada di atas kalian, kerana dengan itu lebih patut bagi kalian supaya kalian tidak meremehkan nikmat yang telah Tuhan bagi, yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Lepas tu yang second, untuk menjaga kesihatan juga. Syekh Abdul Aziz bin Baz ada mengatakan yang manfaat puasa ni dapat membersihkan tubuh dari pencemaran yang buruk dan boleh memberikan kesihatan dan juga kekuatan. Benda ni pun dah diakui oleh banyak doktor dan diorang dah banyak mengubatkan pesakit mereka dengan menggunakan kaedah puasa. Ya, yang tu pun saya ada dengar lah. Saya tak ingatlah artikel mana yang saya baca pun kata banyaklah juga kebaikan kan puasa ni. Bukan yang untuk umat Islam je, untuk orang lain pun boleh cuba puasa. Ya, betul-betul. Yang ketiga, macam boleh pupuk rasa sabar dalam diri kita time kita nak tunggu, nak waktu buka puasa tu kan. Boleh praktis rasa sabar tu. Tahap kesabaran tu. Tahap kesabaran, ya. Betul-betul. Sebenarnya tu je kot tiganya. Itu je saya nak kongsikan dengan Priya. Okay, good experience. Yeah, no Thank you, problem. So that's it for my sharing session with Priya. Through the conversation, I've come to realize that even if we are not in the same religion, there are a few things that we agreed on. For example, like the importance of cleanliness. To conclude the video, all 3 points in the first part are related to the maqasid syariah al-daruriyah, the necessities. And the first one that we talk about is hygiene, which is the preservation of life. It is to preserve one's health, and especially in this endemic. There's a hadith reported by Abu Malik al-Sha'ri, which goes by At-tuhur shatrul iman, which means cleanliness is a part of faith. The second one that we talk about is stealing, which is the preservation of property. I've mentioned in the first part of the video a hadith narrated by Abdullah ibn Amir bin al-As that is about prescribed punishment for stealing. And the last one is about fasting, which is again the preservation of life. It is to preserve one's health and also to be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala and to have empathy towards others that are unfortunate. So for the da'wah technique that I use is I welcome her in a friendly manner and we have a casual conversation, and I also try to avoid using jargon words as much as I can, but there are some of the words that just slip off my mouth. Then I didn't get in the video, but before we started recording, I asked Priya if she prefer Malay or English, and she said Malay, but I mix it with the English in case there are some words that she may not be familiar with. And then I also avoid mentioning sensitive things and issues, and I try to relate my point with her points from her religion's perspective and simplify things to make it more simple and easier to understand. That's all for this video. Thank you for watching.